Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua murid-murid? Harap berada dalam keadaan yang sihat, stay at home. Okey. Tajuk kita pada kali ini adalah berkaitan dengan pengurusan kewangan, mata wang asing dan juga instrumen bayaran. Okey, yang ini kita tak perlu pengiraan yang banyak pada video pembelajaran pada kali ini. Okey. Di akhir pengajaran dan pembelajaran, okey, murid dapat rancang bajet harian, mingguan dan bulanan bagi mencapai matlamat kewangan jangka pendek, merekodkan simpanan dan pembelanjaan bagi mencapai matlamat kewangan. Okey, yang kedua, kenal mata wang asing, okey, dan menyatakan nilai wang RM1 dengan nilai mata wang semasa negara lain. Dan yang ketiga, kenal pelbagai instrumen pembayaran dan menjelaskan penggunaan pelbagai instrumen pembayaran dalam transaksi barangan dan perkhidmatan. Okey, kita pergi yang pertama, bijak urus wang. Okey, bijak urus wang. Okey, tengok catur ni harga RM135. Okey, dia kata set catur ni cantik, satu hari nanti saya ingin membelinya. Okey, yang perempuan ni bagi tahu apa? Dia kata, Zali, kamu perlu berjimat. Okey, simpan lebih dan kurangkan belanja. Ingat simpan lebih itu maknanya awak simpan. Kalau mak bagi RM5, simpan RM4, RM1 je awak belanja. Contoh. Okey. Okey, dan kurangkan belanja. Okey, kita tengok bajet harian. Bajet harian. Okey, tengok bajet harian ni, kawan awak ni. Okey, bajet harian Julai minggu 1. Okey, saya sediakan bajet setiap hari, minggu dan bulan dari Julai hingga Oktober. Okey, hari Isnin, duit yang dia dapat, dapat wang saku dia dapat RM4, wang saku RM4. Okey, harian wang saku yang dia dapat RM4. Mak dia beri, ibu beri RM2. So jadi berapa? 4 dengan 2 jadi 6. Okey, kemudian dia simpan RM3.80. Okey, dia belanja. Okey, dia belanja beli nasi lemak RM1.20, beli buku tulis RM1. Okey, hari Selasa, wang saku dia sama juga RM4. Dia simpan RM2.80. Dia beli roti canai harganya RM1.20. Roti canai ni dia belanja. Belanja roti canai, bukan belanja kawan. Belanja tu maknanya dia keluarkan duit tu untuk dia makan. Okey. Yang ketiga, hari Rabu, wang saku dia RM4. Okey, simpan RM2.50. Sandwich RM1.50. Duit belanja dia RM1.50 untuk beli sandwich. Hari Khamis, wang saku RM4. Abang beri RM4. So jadi berapa duit dia? Ada RM8. Simpan RM3.50. Selebihnya dia belanja. Belanja untuk beli mi sup RM3. Alat tulis RM1.50. Hari Jumaat, wang saku dia RM4. Simpan RM1.50. Karipap dia belanja karipap. Dia beli karipap RM40. Derma RM1.70. So duit yang dia dapat semua sekali RM26. Simpan RM14.10. So duit belanja dia adalah RM11.90. Okey, ni dia simpan. Tengok dia simpan ada berapa. Okey, tu Julai. Okey, so yang ini untuk bulan Julai. Waktu untuk seminggu je tu. Yang tadi untuk seminggu, yang ni untuk bajet mingguan Julai. Minggu pertama dia simpan RM26, simpan RM14.10, belanja RM11.90. Ni dia simpan. Okey, kedua dia dapat RM20, simpan RM10, belanja RM10. Minggu ketiga dapat RM25, simpan RM14.50, belanja RM10.50. Keempat, dapat wang RM22, simpan RM12, belanja RM10. So ni jumlah semua. Okey, duit yang dia dapat simpan RM50.60.
sen. Okey, ni jadual simpanan bulanan. Julai RM50.60, Ogos disimpan sebanyak RM40.50, bulan September RM41.85, dan Oktober RM47. Okey, harga set charter tadi berapa? Tak ingat dah. Okey, so jumlahnya adalah RM179.95. Kemudian dia bagi tahu mak dia, saya sudah berjaya mengumpulkan wang untuk membeli set catur. Mak dia kata tahniah Zali. Harga catur tu kurang daripada ni. Harga dia berapa? Dah tak ingat dah. Okey, kita pergi kepada slide seterusnya. Okey, ni kepentingan rekod simpanan dan perbelanjaan. Kepentingan rekod simpanan dan perbelanjaan. Okey, pertama, apa kepentingan dia? Kepentingan dia yang pertama adalah elak daripada berhutang. Okey, kepentingan rekod simpanan dan perbelanjaan ni elak daripada berhutang. Yang kedua, simpan wang untuk masa depan. Okey. Yang ketiga, kawal belanja berlebihan. Okey, kawal belanja berlebihan. Okey, kalau pergi kedai RM2 tu bawa RM2 sudah lah. RM2.10. Jangan bawa RM100. RM100 habis. Kedai RM2 confirm. Bawa RM2.10 cukup. Nak beli apa? RM2.10 je. Contoh. Contoh kawal belanja berlebihan. Okey. Kemudian keperluan didahulukan. Keperluan tu apa yang awak perlu. Yang awak perlu saja awak beli. Okey. Okey, bagaimanakah kamu menyimpan wang? Okey, kawan ni kata apa? Saya menabung wang saku. Dia simpan duit apa? Wang saku ni maknanya mak ayah dia bagi lah nak pergi ke sekolah kan. Okey, cara simpan wang. Okey, pertama, okey, yang ini apa ni? PTPTN, Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional. Okey, simpan kat sini untuk masa depan awak nak masuk universiti. Okey, yang kedua, dalam akaun bank. Okey, nak lebih ada keuntungan dia, awak simpan dalam tabung haji. Setiap tahun dia bagi bonus. Bonus tu dia dah potong dengan zakat apa semua. Okey, potonglah RM20-30 satu bulan. Setahun dapat berapa? Kalau 30 dapat 360 setahun. Okey, dia bagi pula bonus. Tabung haji bagi bonus. Adalah banyak juga tu. Okey, cara simpan seterusnya adalah amanah saham. Boleh juga simpan dalam amanah saham. Okey, dan seterusnya SSPN, Skim simpanan apa ni? SSPN untuk awak pengajian tinggi juga ni. Okey, SSPN I. Okey, tabung untuk awak masuk untuk masuk universiti. Dia sama lebih kurang dengan PTTN ya. Okey. Okey, seterusnya, tajuk seterusnya adalah mata wang utama dunia dan nilainya. Okey, yang ini kena tahu. Okey, kena tahu. Biasa dalam peperiksaan ditanya, okey, mata wang apakah nama mata wang Perancis? Dia bagi lah A, B, C, D. Kena jawab. Okey, yang pertama, Perancis mata wang dia adalah euro. Okey, nama mata wang dia adalah euro. Amerika Syarikat mata wang dia adalah dolar. Jepun mata wang dia yen. Kalau selalu tengok cerita Ultraman ke, cerita Doraemon ke, okey, Jepun yen, selalu disebut yen. Berapa yen? 100 yen harga dia. Okey, Rusia apa dia? Okey, ruble. Ruble. Okey. Kemudian apa ni? Arab Saudi rial. Kita dah sebut berapa rial. Okey, kita berapa ringgit tapi kita lebih kepada sebut berapa rial. Okey, rial tu adalah mata wang bagi Arab Saudi. Okey, China
renminbi. China. Bangladesh. Ni orang paling ramai juga ni. Orang luar negara yang paling ramai duduk negara kita. Bangladesh. Apa dia? Mata wang dia taka. Australia. Mata wangnya adalah dolar. Great Britain, pound sterling. Pound sterling. Kalau lu tengok cerita apa? Cerita Piramli, pound sterling, disebut pound sterling. Rupanya mata wang Great Britain. Sebab apa guna Great Britain dulu? Okey, sebabnya negara kita dulu dijajah oleh British. British ni Great Britain ni. Okey, Korea Selatan won. Okey, India rupi, Kanada dolar. Banyak lagi negara-negara di dunia ni. Okey, kita bagi setakat tu je. Okey, yang dibagi setakat tu je. Okey, kita tengok penukaran nilai mata wang asing berbanding dengan RM1. Mari lihat nilai mata wang asing berbanding dengan RM1. Nilainya berubah mengikut kadar pertukaran wang semasa. Okey, kalau Amerika Syarikat, mata wang dia dolar, nilai tukaran dia, yang ini yang lama dia ikut semasa ni. Masa buat buku teks nilai tukaran dia adalah 2.238 sen ni. Duit RM1 kita, kalau kita bawa pergi kepada Amerika Syarikat, nilai duit kita tu rendah. Okey, awak bawa RM1 pergi ke Amerika Syarikat, awak sampai je sana, awak bawa duit RM1 tu tukar kat sana. Okey, awak dapat 23 sen ataupun 24 sen je. Tu maksud dia. Maknanya nilai wang kita ni bila berada di Amerika Syarikat, nilai wang kita ni rendah. Okey, tetapi bila duit RM1 Amerika Syarikat dibawa masuk Malaysia, jadi mahal. RM1 dolar, $1 Amerika bawa ke sini, tak silap saya dalam RM4 lebih. Kaya dia. Okey, ni kadar tukaran dia. Okey, Kanada, Perancis, Rusia, Korea Selatan, awak tengok sendirilah. Okey, tengok kat sini. Okey, yang ini jarang nak tanya, cuma ni untuk pengetahuan am. Pengetahuan am. Esok-esok kok jadi nak jadi accountant ke apa ke, pegawai bank ke, kena tahulah benda-benda ni. Okey, seterusnya adalah tajuk instrumen pembayaran. Okey, tu saya kata ada pengiraan, tak ada pengiraan. Just pengetahuan, dan juga saya bagi soalan, awak jawab. Okey, tunai. Okey, instrumen pembayaran, kaedah pembayaran lah ni. Okey, awak bayar macam mana? Awak pergi kedai runcit, pergi beli apa? Pergi beli aiskrim, harga dia RM1. Macam mana cara awak membayarnya? Bayar guna duit. Duit tu secara tunai. Dapat? Kaedah dia secara tunai. Tu panggil tunai. Okey, bayaran tunai tu maknanya apa? Bayaran terus menggunakan wang kertas dan duit shilling. Terus bayar. Kak tu kata apa? RM1. Bayar terus RM1. Okey, kaedah pembayaran yang kedua, instrumen pembayaran yang kedua adalah kad debit. Okey, bayaran melalui akaun simpanan menggunakan kad. Okey, yang ini saya rasa yang ini tak ada masalah, ramai yang guna kaedah ni. Contoh pergi pasar raya. Okey, pergi pasar raya buat keluar kad ATM. Dulu zaman-zaman dulu buat keluar kad ATM kena marah kat orang. Sekarang ni guna kad ATM untuk buat bayaran. Awak pergi tunah manja ke, pergi Nirvana ke, kan, tunah manja dekat Baluk tu. Tak ada. Pergi kedai RM2 ke, boleh guna kad debit. Kad ATM tu, pergi situ ke cakap nak bayar. Saya tak bawa duit ni, saya bawa kad je, kad ATM je. Tapi pastikan ada duit. Tak ada duit tak boleh juga. Kena ada duit lah dalam akaun simpanan tu, akaun bank. Okey, seterusnya adalah kad kredit. Okey, belanja dahulu dan
bayar kemudian kepada bank dan pengeluar kad seperti pasar raya. Okey, tuan tolong masukkan nombor PIN. Terima kasih. Okey, ni kena masukkan nombor PIN. Okey, yang ini awak bayar dulu. Okey, guna kad tu bayar dulu, kemudian bayar kemudian kepada bank dan juga pengeluar kad. Contoh kad tu kad kredit tu daripada Maybank. Okey, duit tak ada dah ni. Duit dah tak ada, dalam beg duit pun tak ada. So cucuk bagi je kad itu kepada cashier. Cashier akan masukkan dalam tu, kemudian masukkan nombor PIN saja. Okey, kemudian bank akan bagi tahu kena bayar sekian banyak mana. Tu kad kredit. Dapat. Okey, seterusnya adalah perbankan internet. Okey, transaksi pembayaran dan perkhidmatan melalui akaun dalam talian menggunakan internet. Okey, transaksi pembayaran dan perkhidmatan melalui akaun dalam talian menggunakan internet. Okey, transaksi bayaran, nak bayar apa? Bayar bil, boleh. Bayar bil elektrik secara atas talian. Okey, ada nombor akaun, tahu jumlah berapa nak bayar, terus masukkan nombor akaun, masukkan amount bayaran, nak bayar berapa. Okey, itu adalah transaksi pembayaran secara pembankan internet. Okey, kad prabayar. Okey, kad prabayar. Macam mana kad prabayar ni? Kad Touch and Go tu lah. Okey, sekarang ni nak bayar tol, tak bayar dah guna tunai. Sekarang ni menggunakan kad Touch and Go ataupun nama dia kad prabayar. Okey, kalau tak ada duit dalam tu, tak ada nilai, tak ada langsung, ada 20 sen je, nak bayar tol tak lepas, tu sekurang-kurangnya RM2. Okey, so kad prabayar, ingat, faham kad prabayar mesti ada duit dalam tu. Okey, bayaran dibuat menggunakan wang sedia ada secara isian semula, top up. Kalau tak ada dalam tu, tak ada duit, awak kena top up. Okey, kalau dekat Kuala Lumpur, dekat Selangor, digunakan kad Touch and Go tu, selain daripada untuk bayar tol, gunakan untuk apa? Awak nak naik komuter ke, LRT ke, sistem aliran ringan tu, tahu? Macam kereta api, kereta lipang. Okey, seterusnya adalah e-dompet. Pembayaran tanpa tunai menggunakan aplikasi di dalam peranti elektronik. Okey, ini ciri-ciri yang baru ni, e-dompet ni. Okey, pembayaran tanpa tunai menggunakan aplikasi di dalam peranti elektronik. E-dompet yang ada sekarang, setakat saya tahulah, yang saya selalu guna Touch and Go e-wallet. E-dompet lah tu, e-wallet kot dalam bahasa orang putih, e-dompet dalam bahasa Melayu. Okey, Touch and Go e-wallet ni, kalau pergi kat kaunter, biasa saya pergi dekat Tunah Manja lah. Tunah Manja memang banyak guna ni. Okey, saya pergi Tunah Manja, bagi tahu saya nak guna Touch and Go, dia tekan lah Touch and Go, dia akan scan dekat kita punya handset. Kita tunjuk je handset kat dia. Dia ada QR code. Kita tunjuk kat dia, dia akan scan kita punya QR code, terus dapat bayaran, potong akaun amount yang ada dalam kita punya e-dompet. Okey, seterusnya cek. Perintah bertulis kepada bank supaya membayar jumlah khusus yang dinyatakan. Okey, kita tulis je kat situ. Yang ini biasa kedai buku, syarikat-syarikat besar digunakan cek ni. Okey, seterusnya adalah wang pos, mewakili wang tunai untuk dihantar kepada penerima tertentu yang dikeluarkan oleh pejabat pos. Okey, contoh ada nak bayar apa, nak bayar allowance ke, ada terlebih bayaran allowance, kita kena bayar balik kepada pihak kerajaan. Kerajaan dia suruh buat wang pos, pergi ke pejabat pos, bagi tahu saya nak buat bayaran sebanyak RM200. Dia akan keluarkan wang pos, lepas tu kita tulis kepada siapa kita buat bayaran tersebut. Okey, itu adalah wang pos. Okey,
seterusnya. Ni latihan nyatakan semua pembayaran bagi urusan yang berikut. Ni saya ambil dalam buku teks ni. Okey, nak isi minyak petrol, apa yang boleh guna? Okey, saya bagi contoh yang ni satu je contoh ni. Nak isi minyak petrol, yang pertama awak boleh guna secara tunai. Okey, cara tunai. Yang kedua, awak boleh guna e-dompet. Yang tadi e-dompet tu. Okey, awak tunjuk dia handset, QR code tu, tunggu. Touch and go e-wallet saya sebut tadi. Dia ada Boost, dia ada apa lagi, GrabPay. Saya biasa guna touch and go e-wallet je. Okey, kad kredit pun boleh guna, kad debit pun boleh guna. Okey, ada 4. Satu lagi. Kalau dekat Petronas, kita boleh guna Settle. Settle ni awak tak perlu pergi ke kaunter, tak perlu, dia macam guna kad kredit dengan kad debit lah. Duduk dekat pump tu, duduk dalam kereta je, tulis berapa nilai yang dia macam e-wallet lah. E-dompet tadi, tulis je berapa nilai, RM40, tulis RM40, terus dia link kepada, kita tulis pump berapa, terus kita boleh isi minyak. Okey, tu aplikasi terbaru lah. Saya selalu guna yang Settle tu. Okey, yang lain-lain tau buat lah. Okey, itu saja untuk video pembelajaran kita pada kali ini. Selamat belajar. Stay safe. Assalamualaikum.